Bila saya memasak untuk keluarga saya pastikan makanan itu sihat dan sedap. Saya gunakan susu isian Sejat Marigold sebagai pengganti santan. Ianya tanpa kolesterol dan diperkaya dengan vitamin A dan D. Selamat berbuka puasa bersama susu Sejat Marigold. Marigold. Setiap Sabtu, program wawancara kewangan yang definitif bersama hos Linawati Adnan. Pinjaman semula rumah macam mana? Penglibatan faedah yang maksimal. Dia nak bagi 10 juta suruh saya pergi bunuh diri. Saya tak nak. Tak bijak untuk kita membiarkan nama kita digunakan untuk pinjaman orang lain walaupun pasangan kita sendiri. Akibat hutang kereta, saya diisytiharkan muflis. Hantarkan perancangan kewangan peribadi anda ke platform yang disediakan. Duit anda 6.30 petang di Astro Awani, berita segenap dimensi. உன் கல்யாணத்துக்கு நேரமெல்லாம் குறிச்சிட்டு முதல் தடவையா சமஸ்தானத்துக்கு வந்திருக்கீல்லம்மா. ஜக்கம்மா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கம்மா. அந்த பழைய கோட்டையோட விவரங்கள் எனக்கு தெரியணும். அதை பத்தி யோசிக்கவே யோசிக்காத. Bagaimana jika anda mewarisi sumpahan keluarga? இந்த காலத்துல கூட பேய் எல்லாம் இருக்கு, நீங்க நம்புறீங்களா? கடவுள் இருக்கான நீ நம்புறியா? அவனுக்கு என் மேல இவ்வளவு கோபம் இருக்கா? Hanya satu jalan penyelesaian. கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியறது எல்லாமே உண்மையில பேச்சு. Arundhati di Astro Box Office Movies Tangkatire. Setiap Ahad, bukan gosip semata-mata, tapi fakta dan informasi terkini dunia hiburan. Merdeka apa? Mengisahkan perbincangan sepasang suami isteri Mengeksplor alam. Pasal seminggu. Saleha mengalahkan ratusan peserta lain dalam kempen era Rio Sana City. Di sebalik tabir. Berada di lokasi penggambaran filem anda kita lampau. Startup ni bukan sekadar animasi tapi dia ada jiwa. Hiburan ekstra hujung minggu. Gala TV Plus 6.30 petang di Astro Awani, berita segenap dimensi. Okey, kita dah masuk ke segmen akhir. Kita ada 6 minit lagi tinggal. Saudara Zamsari, tadi tak semasa kita berhenti rehat tadi, kita adalah sedikit pergaduhan di sini dan kita kepompong. Cerita kepompong ni apa, Zamsari? Jikalau kita wujud bagaimana kita nak memperbaiki ataupun menarik minat golongan-golongan yang tidak berpersatuan ataupun golongan-golongan terpinggir ini ke arus perdana, iaitu ke hala tuju yang sebenar. Sebagai seorang ahli, sebagai seorang belia, sebagai seorang warga negara yang betul-betul menjadi aset kepada negara kita pada masa akan datang. Saya ingin mencadangkan agar ditubuhkan satu sekretariat di bawah kementerian itu sendiri. Kerana kita sudah tidak boleh rely on kepada Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Daerah, kepada persatuan-persatuan, kerana mereka ini sudah mempunyai kepompong mereka sendiri. Kepompong yang memasukkan mereka telah mempunyai kumpulan-kumpulan mereka sendiri. Dah terlampau banyak persatuan-persatuan, persatuan-persatuan belia di bawah Majlis Belia Daerah, di bawah Gerakan Belia 4B, di bawah mana-mana juga persatuan. Maka dengan itu susah bagi mereka untuk menarik minat golongan-golongan di luar kerana terlampau banyak golongan-golongan di luar ini. Maka harus diwujudkan satu sekretariat yang berbeza di bawah pengawasan ataupun di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan untuk ataupun yang mampu menarik minat ataupun menjana semula golongan-golongan belia yang terpinggir ini. Itu adalah merupakan cadangan daripada saya. Kerana apa? Kerana apa? Bagi saya, kita sebagai seorang muda, kita ini adalah merupakan satu generasi yang lemah. Jikalau kita meninggalkan satu generasi yang lemah, wal yahshalladina law tarakuna min khalfihim zurriyatun yakhfa. Kita ini merupakan generasi yang lemah. Kalau kita tinggalkan generasi yang lemah daripada kita, saya ini adalah merupakan lemah. Jikalau kita meninggalkan satu generasi saya yang pada masa akan datang, golongan-golongan penagih dadah, golongan-golongan merempit. Itu adalah merupakan satu negative side kepada pihak generasi macam saya lah. Golongan saya tak macam Cik Sami dah terlebih sikit dah. Saya di bawah tu lagi lah. Kan? Bangka. Jadi itu yang penting bagi saya, yang harus kita lihat. Dan saya ingin respon daripada pandangan daripada Encik Mahran dan juga Encik Zaki tadi yang mengatakan bahawa ada wide gap di antara golongan-golongan pemimpin muda dan juga yang dah veteran ni, di mana yang veteran ni still lagi mahu memegang jawatan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, that's why ada satu dasar pembangunan belia negara yang mana diwartakan pada tahun 2007, yang mana pemimpin-pemimpin belia pada waktu sekarang adalah di bawah 40 tahun. Maka isu itu telah pun hampir lupus. Walau bagaimanapun, ada juga persatuan-persatuan belia ni yang di mana pengurusi-pengurusinya dah 40 tahun ke atas masih lagi nak pegang, tak nak lepaskan lagi jawatan. Itulah isu yang sekarangnya
ada pada waktu sekarang ini. Jadi sekarang saya fahamlah kenapa yang hampir 6 juta tu yang tak mau, kerana ini isu kepada nak jadi pemimpin ke, nak umur 40 tahun jadi pemimpin ke tidak, sedangkan benda yang sepatutnya dijalankan ialah menyelami hati kenapa mereka tidak mau masuk tu. Dan kalau antara mereka yang sempat saya temu buat sebelum perbincangan ni ialah kata kalaulah satu persatuan belia, mungkin ada, kalau ada betulkan saya, dia kata kalau ada satu persatuan belia yang dapat membantu kami yang seronok dalam online content dan sebagainya, tolong kami bagaimana kami nak memulakan perniagaan kecil-kecilan contohnya, maka saya akan dengan serta-merta masuk persatuan ini. Tapi sebenarnya kan saya ingin sikit mencelah di sini. Kalau kita tengok ke belia terpinggir ke arus perdana, kita bukan hanya melihat kepada belia yang hendak berpersatuan. Kalau kita tengok satu persatu ahli belia yang bawah 40 tahun ataupun berumur dalam 28 29, seorang yang mempunyai seorang punya pelajaran, bekerja sebagai seorang profesional, dan pada waktu sama kita tidak boleh lihat dia ni sebagai satu belia yang terpinggir. Kita kena lihat bahawa dia ni adalah merupakan satu belia yang berjaya. Ya, tidak, masalah dia kenapa tidak boleh dipanggil orang ini masuk dengan mungkin persatuan yang sedia ada, kerana otak dia ni akan dapat membantu persatuan yang sedia ada, dan pada masa yang sama orang yang mungkin yang tak sehebat dari segi pengetahuan dia tu mungkin tercicir sedikit, tapi bila masuk dalam tu dia dapat sama-sama memerah otak orang yang pandai tadi, jadi mereka menjadi satu persatuan yang baik, yang bagus. Kenapa itu tidak berlaku ni sekarang ni? Kalau satu itulah saya ada kepompong. Kalau kepompong itu adalah daripada kalangan, contoh di luar bandar, kepompong tu adalah di kalangan selalunya di bawah kelas menengah dan kelas rendah. Apabila satu golongan profesional masuk ke dalam kepompong itu, maka dia punya rhythm dia dah berbeza. Dia punya bunyi tu dah berbeza. Jadi kepompong ni yang menolak sebenarnya orang. Kepompong ni akan menolak mereka. Ini macam parti politik je lah. Lebih kurang itulah. Apabila kepompong tu dah menolak golongan-golongan profesional ni, golongan profesional ni dalam pemikiran mereka, sebab saya pun golongan profesional, dalam pemikiran mereka, aku tak payah berpersatuan pun tak apa. Aku ada ijazah, aku ada kerja yang baik, aku ada fixed income, dan aku juga adalah penyumbang kepada guna tenaga kepada negara Malaysia pada satu hari nanti. Dan aku juga seorang pemimpin dalam organisasi pekerjaan dia ke, dalam kumpulan dia ke, kan. Jadi itu yang menyebabkan salah satu faktor mengapa kadang-kadang belia itu terpinggir ataupun menjauhkan diri, indah tidak indah. Dan satu lagi persoalannya ialah political jumping yang ada. Political jumping yang ada. Kadang-kadang setengah individu dalam politik itu dia berminat meloncat daripada politik kepada persatuan belia dan menjawat jawatan yang tinggi dalam satu persatuan belia dengan harapan agar memperkuatkan kedudukan dia dalam politik pada satu hari. Itu yang membuatkan yang 6 juta orang tak berapa nak suka nak masuk. Terpinggir, rasa macam kita dalam persatuan ni dah lama dah. Kita ada 2 minit. Macam mana nak betulkan semua ni supaya semua orang dapat masuk, bertukar-tukar fikiran? Kalau tak secara aktif pun, mungkin secara bagi online cadangan-cadangan, itu pun dah kira berpersatuan lah tu kan, walaupun bukan ahli dan sebagainya. Yang itulah bagi saya, di bawah saya cadangkan adakan satu sekretariat di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Bila kita sebut sekretariat di bawah Kementerian Belia dan Sukan, it has to be a political will yang ada, di mana political will ini akan menggerakkan sekretariat ini, yang mana mekanisme ini akan dibentuk dalam sekretariat yang mampu untuk menarik minat semula golongan-golongan terpinggir ni. Bukan golongan-golongan, wawasannya ataupun strategi ataupun sasarannya bukan hendak menarik minat golongan-golongan terpinggir ini masuk dalam persatuan belia, tetapi untuk streamliningkan mereka ini agar mereka ini menjadi satu generasi yang amat berguna pada masa akan datang. Kalau tidak, bimbing selia berterusan, itu paling penting. Kalau tidak, orang yang terpinggir itu meminggirkan persatuan belia, itu lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Okey, terima kasih banyak Saudara Zamsari. Yang kali datang lagi sebelum raya boleh? InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kalau anda mempunyai maklum balas ataupun memberi komen dan sebagainya, hantar email kepada kami. Email kami tertera di kajian TV anda. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih banyak.
UMNO sedia berunding dengan PAS demi membangunkan umat Islam negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagaimanapun berkata beliau kecewa dengan tindakan pemimpin PAS mengeluarkan kenyataan menghina UMNO yang juga orang Islam. Kalau nak buat baik, buat cara baik. Saya selalu buat bagi pihak. Peguam negara berpuas hati dengan bukti dikemukakan polis dalam siasatan kes tunjuk perasaan dan kepala lembu di Shah Alam Selangor 28 Ogos lepas. Tan Sri Abdul Ghani Fatahil beri jaminan individu yang bertanggungjawab akan didakwa. Dakwaan dibuat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan dan secara pilihan menurut Seksyen 298 Kanun Kesesaan. Perdana Menteri Taiwan Liu Chao-shiuan meletak jawatan selepas menerima kritikan hebat kerana respons lambat Taipei selepas taufan merakot melanda baru-baru ini. Kabinet beliau juga bersiap sedia untuk buat demikian pada Khamis ini. 我是全国最高的行政首长。 Teruskan bersama Astro Awani, berita segenap dimensi.